Saya jemput Yang Berhormat Rasa. Terima kasih kepada Yang Di-Pertua atas peluang untuk saya mengambil bahagian dalam membahaskan laporan Suhakam tahun 2020. Ini kali kedua saya berpeluang dalam Dewan Yang Mulia ini untuk membahaskan laporan daripada Suhakam. Saya masih ingat pada 4 tahun dulu, pada 5 Disember 2019, saya mempunyai kesempatan pertama membahaskan laporan Suhakam tahun 2018 ketika itu. Dan laporan ini sepatutnya telah dibahaskan dalam tahun-tahun sebelum ini. Saya masih ingat kata-kata daripada pengurusi Suhakam sendiri yang mohon kerajaan sebelum ini supaya membahaskan laporan Suhakam pada tahun 2020 ataupun 2021. Namun menteri yang jaga portfolio Parlimen dan Undang-Undang YB Kota Baru ketika itu kata kerajaan belum memutuskan untuk sama ada laporan Suhakam ini patut dibahaskan ataupun tidak. Akhirnya, kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani yang kita ada hari ini membenarkan ahli-ahli anggota Yang Berhormat daripada kedua-dua belah pihak sama-sama membahaskan laporan Suhakam. Inilah kerajaan Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, saya rasa amat mustahak laporan Suhakam ini bukan setakat kita bahas. Bukan setakat kita jadikan ia sebagai satu laporan ilmiah untuk sektor akademik. Jauh lebih penting adalah laporan ini mesti dilihat dari segi persepsi bahawa mana yang tak elok kita perbaiki. Kita betulkan apa yang tak betul. Mana yang elok kita tambah baik. Supaya akhirnya rakyat Malaysia yang akan diangkat martabatnya ke satu peringkat yang lebih tinggi selaras dengan bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan iaitu di bawah artikel 5 hingga 13 hak asasi manusia. Tak guna kita bahaskan sekiranya ada tindakan susuran diambil selepas itu. Yang mana segala saranan, gesaan, teguran daripada Suhakam hanya setakat akademik ataupun setakat teori sahaja. Jadi saya mohon kepada kerajaan dan saya yakin kerajaan yang kita ada, kalau kita benarkan perbahasan sebegini, mendengar segala teguran dan saranan daripada Suhakam, sudah pastinya kerajaan bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang seterusnya supaya akhirnya martabat rakyat Malaysia dapat diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon merujuk kepada muka surat ke-31, laporan ini yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, bahagian 3 adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Betul? Isu kewarganegaraan adalah sesuatu yang eksekutif, sesuatu yang mana kuasa daripada kerajaan, kuasa daripada KDN. Dan laporan ini sebut dengan jelas bahawa ada golongan tertentu. Saya bagi contoh, yang lahir dan hidup secara berterusan di bumi Malaysia, tetapi tidak diberikan kewarganegaraan. Sebab apa? Bukan sebab mereka tak nak. Sebab kesilapan. Saya nak kata kesilapan ataupun kekilafan daripada ibu bapa mereka. Saya bagi satu contoh. Ini ada 3 contoh yang saya nak sebutkan hari ini. Yang pertama, sekiranya seorang anak tu lahir di Malaysia, ayah dia, ayah kandung, dengan laporan DNA sendiri membuktikan ayah dia rakyat Malaysia. Tapi ibunya warga asing. Ibu dan bapa hanya mendaftarkan perkahwinan selepas anak dilahirkan. Ini senario nombor 1. Anak tu tak layak jadi warga negara kalau ikutkan apa yang kita ada. Yang kedua, anak yang lahir di luar negara. Ibunya warga Malaysia. Ayah dia warga asing. Tak layak ikut undang-undang yang sedia ada. Dan yang ketiga, anak yang ditinggalkan. Yelah, nak kata salah siapa? Ibu bapa. Anak tu tak bersalah. Anak tu tak berdosa. Proses dia yang kadang memakan masa, yang menyebabkan anak-anak daripada ketiga-tiga kategori ini tidak diberikan taraf kewarganegaraan. Walaupun kalau ikut senario sepatutnya, mereka ni layak. Mereka ni adalah rakyat Malaysia, anak Malaysia. Saya menyambut baik saranan ataupun komitmen daripada Yang Berhormat Menteri KDN pada awal tahun ini dalam Dewan Yang Mulia ini berkata bahawa sepanjang beliau menjadi Menteri KDN, beliau akan mempertimbangkan sekurang-kurangnya 10,000 kes mohon kewarganegaraan. Bukan soal lulus atau gagah.
pertimbangkan mana yang layak kita lulus. Tak layak jangan lulus. Itu cara dia. Itu cara keadilan. Dan saya juga menyambut baik cadangan untuk membuat pindaan daripada kerajaan, 8 pindaan yang akan dibuat terhadap perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Supaya sesiapa yang layak, yang memang sepatutnya menjadi anak Malaysia, diberikan taraf kewarganegaraan. Bukannya kita nak bagi semua orang. Dia masuk terus kita bagi. Ada mekanisme dia. Mekanisme tu kena ada. Saya sokong. Itu cara dia. Bukan kita sewenang-wenangnya mempelawa orang asing jadi rakyat Malaysia. Jadi saya mohon supaya kerajaan ambil berat berkenaan dengan perkara ini. Dan saya juga nak tanya kepada pihak kerajaan berkenaan dengan 3 konvensyen. Iaitu yang pertama, konvensyen mengenai status orang tanpa kewarganegaraan 1954. Yang kedua, konvensyen mengenai pengurangan tanpa kewarganegaraan 1961 dan konvensyen mengenai status pelarian 1951. Mengikut saranan Suhakam, kita sepatutnya menyertai ketiga-tiga konvensyen ini. Itu saranan daripada Suhakam. Saya nak tanya, apakah pendirian daripada kerajaan dan sama ada kerajaan bersetuju ataupun ada apa-apa alasan hujahan daripada pihak kerajaan yang sama ada tak setuju ataupun sebagainya berkenaan dengan 3 saranan daripada Suhakam ini. Dan Datuk Yang Di-Pertua, ada satu perkara yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan SOSMA. Dalam muka surat 20. Ada disebutkan bahawa Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun SOSMA, undang-undang pencegahan ini mestilah dilindungi daripada penyalahgunaan kuasa oleh pihak eksekutif. Saya cukup bersetuju. Tak kira siapa yang duduk di eksekutif, siapa yang jadi kerajaan, kalau tiada semak dan imbang yang secukupnya, undang-undang tersebut ada kemungkinan disalahgunakan. Saya bagi contoh, Seksyen 13 yang menghalang kuasa mahkamah untuk pertimbangkan permohonan ikat jamin. Saya rasa perkara ini tak kiralah siapa yang ditahan. Kita kena ada keadilan sejagat untuk sesiapa saja yang ditahan di bawah SOSMA. Seksyen 13. Dan juga Seksyen 18 dan Seksyen 18B yang paksa pasangan memberikan keterangan. Apakah pendirian kerajaan mengenai saranan yang dibuat oleh Suhakam? Ini bukan daripada badan antarabangsa yang tak faham keadaan di Malaysia. Ini Suruhanjaya Hak Asasi kita sendiri yang bagi saranan. Saya nak tanya, KDN, apakah pandangan ataupun pendirian kerajaan dengan perkara ini? Dan saya juga berharap supaya kerajaan sentiasa mengambil pendirian untuk memperkasakan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia supaya skop kerja yang ada pada hari ini dapat diperluaskan, diperkasakan supaya rakyat Malaysia sentiasa dilindungi daripada sebarang pencabulan ataupun ketidakadilan yang berlaku yang menjejaskan hak asasi rakyat Malaysia. Itu saja perbahasan saya. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa.